Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak berkongsi, saya nak share berkenaan dengan pelantikan pentadbir pusaka. Sama ada kita nak lantik syarikat amanah ataupun kita nak lantik individu, mana yang terbaik. So cuma hari ni saya nak lebih kepada syarikat amanah tu sendiri, apa kelebihan dia. Okey, bila kita nak sebut tentang rancang pusaka, yang paling utama dalam merancang harta pusaka adalah untuk kita pastikan perancangan yang kita buat ni dia akan dijalankan lepas kita meninggal dunia. Sebab buat apa buat perancangan kalau perancangan tu tak boleh dijalankan? So, bagaimana kita nak pastikan perancangan kita tu dia boleh dijalankan? So, kita sendiri kena tentukan bahawa bila berlaku kematian, ada pentadbir yang betul-betul mampu untuk uruskan harta pusaka kita, untuk realisasikan perancangan yang telah kita buat waktu hidup tu tadi. So, dalam kita nak melantik pentadbir, sebenarnya kita ada pilihan siapa yang kita nak lantik sebagai pentadbir. Antaranya kita boleh lantik syarikat amanah ataupun kita lantik individu. Lantiklah ahli keluarga ke, dan siapa-siapalah yang tergolong dalam individu ni. Tahu tak syarikat amanah ni apa? Syarikat amanah ni adalah satu syarikat yang mana dia tertakluk kepada Akta Syarikat Amanah 1949, yang mana membenarkan syarikat-syarikat amanah ni untuk jadi pemegang amanah kepada harta ataupun jadi pentadbir ataupun pengurus pusaka harta kita. So, kenapa kita perlu melantik syarikat amanah sebagai pentadbir ataupun wasi kepada harta pusaka kita? Satunya adalah sebab syarikat tak mati, individu tu mati. Macam mana kita nak buat perancangan? Sebab motif utama kita adalah untuk pastikan harta kita boleh ditadbir. Macam mana kalau orang tu mati dulu sebelum kita, ataupun mati serentak dengan kita, ataupun dia tak mampu nak buat, dia tua ke, dia sakit ke, siapa yang nak jalankan pentadbiran ni nanti? Dan biasanya syarikat amanah ni dia lebih fokus dalam satu-satu apa yang dia buat. Contohnya macam syarikat amanah yang buat harta pusaka, dia akan lebih tumpu kepada pengurusan harta pusaka itu sendiri. Dan biasanya dia akan jaga kualiti perkhidmatan dia dengan cara dia akan lebih banyak hire staff-staff ataupun pegawai yang ada legal background. Contohnya syarikat amanah yang uruskan pusaka. So, dia lebih terjamin dan lebih mudah dalam menguruskan harta pusaka. Lebih arif lah, senang kata. Okay, contohnya kalau macam pentadbir ataupun wasi tu nak tahu hutang si mati, syarikat amanah ni dia boleh buat semakan terus di bank negara, dan bank negara boleh tunjuk terus apa liability dia dengan institusi di Malaysia ni. Terutamanya institusi keuangan lah. Ataupun contoh si mati ada tinggalkan hutang kad kredit, syarikat amanah ni dia akan lebih mudah untuk dapat redemption statement daripada bank dengan hanya satu keping surat, terus boleh dapat berapa banyak hutang yang tertunggak. Dan contoh lain, contoh macam penyelesaian cukai-cukai ke, cukai pendapatan dan sebagainya. Selalunya syarikat-syarikat amanah ni dia lebih arif dari sudut nak uruskan benda-benda macam ni. Samalah juga dengan harta-harta yang lain, contoh pejabat tanah ke, apa-apa institusi yang terlibat. Selalunya mereka akan lebih bagi keutamaan kepada syarikat amanah ni untuk uruskan harta-harta, berbanding kalau kita individu, kita mampu ke buat semua tu. Dan lagi satu, syarikat amanah ni dia tak ada kepentingan terhadap harta. Dia sebagai third party, dia tak boleh side belah sini, dia tak boleh side belah sini. Sebab kebanyakan masalah pusaka dekat Malaysia ni adalah sebab waris-waris bergaduh, banyak selisih faham. So at least bila kita lantik orang yang third party, yang tak ada kena-mengena dengan harta, kita dapat kurangkan risiko pergaduhan tersebut dan diuruskan dengan cara yang lebih profesional. Sesebuah syarikat amanah tu akan diaudit secara terus oleh bank negara dari sudut transaksi harta, duit, keluar masuk dan sebagainya. Berbanding kalau kita lantik individu ni, dia tidak dikawal. Jadinya ada possibility berlaku salah guna, pecah amanah, duit tidak sampai kepada waris-waris dan sebagainya. So, kita dah tahu dah mana lebih baik, lantik individu ataupun lantik syarikat amanah. Pilihan di tangan anda, anda tentukan pentadbir anda, jangan biarkan perancangan anda sia-sia. Selamat memilih.